Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 30 April bersama saya Syahira Isati Yaakob. Tajuk utama hari ini. KKM akan teliti SOP dan jaminan ia dipatuhi sebelum tamatkan PKP di zon hijau. Gudang terbakar di Incheon, Korea Selatan, 38 maut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan KKM akan meneliti aspek prosedur operasi standard SOP dan jaminan ia dipatuhi sebelum mempertimbang untuk menamatkan perintah kawalan pergerakan PKP di zon hijau. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pihaknya perlu memastikan pematuhan terhadap 6 kriteria yang digariskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kita kena pastikan SOP itu dah siap dan boleh dipatuhi. Setakat ni kita masih melihat pada SOP, mungkin mengambil masa tempoh seminggu untuk kita lihat SOP tersebut, dan kalau SOP dah sedia dan kita puas hati, Kementerian Kesihatan akan lihat semua SOP dan kita puas hati, mungkin kita dapat laksanakan. Tapi setakat ni tak ada keputusan lagi. Ujarnya penelitian itu dibuat terutama dari segi pemerkasaan komuniti supaya kawasan dan penduduk dilindungi daripada jangkitan. Beliau berkata demikian apabila ditanya sama ada KKM akan mencadangkan kepada kerajaan untuk menamatkan PKP di Perlis yang sudah merekodkan 14 hari tanpa kes baru COVID-19. Sementara itu, KKM akan menyiasat dakwaan individu ditempatkan di pusat kuarantin yang perlu berkongsi tandas bersama pesakit positif COVID-19. Tandas tu kita akan akan lihat sama ada dakwaan tersebut betul ke tidak. Biasa dia kita asingkan, iaitu yang kes-kes yang positif kita asingkan daripada kes-kes yang negatif. Jadi mungkin ada tanggapan yang negatif tu jadi positif, jadi menggunakan tandas yang sama. Jadi yang tu hanya satu dakwaan, kita akan siasat dan kita akan maklumkan nantilah. Baik, Kerajaan Sabah belum membuat keputusan untuk membenarkan pergerakan 2 orang dalam satu kenderaan sepanjang tempoh PKP seperti mana yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan semalam. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berkata, keputusan itu perlu diperinci dan dibincangkan terlebih dahulu dalam Pusat Arahan COVID-19 Sabah sebelum ia dilaksanakan di peringkat negeri. Kita akan lihat bagaimana cara-cara keputusan telah dibuat oleh pusat itu. Kita akan lihat dan lepas itu di command center kita akan dia akan rujuk dengan saya, lepas itu kita akan buat ketetapan selanjutnya. Beliau ditemui selepas menerima kunjungan pakar perubatan daripada China di Kota Kinabalu semalam. Tambahnya, pergerakan 2 orang dalam satu kenderaan hanya diberikan untuk tujuan tertentu khususnya dalam perkhidmatan yang dibenarkan sahaja. Kerajaan Persekutuan semalam memutuskan untuk memberi sedikit kelonggaran bagi prosedur operasi standard SOP dalam PKP Fasa 4 dengan membenarkan 2 orang ahli keluarga bergerak dalam satu kenderaan bagi membeli makanan dan barang keperluan harian. Pemilik premis perniagaan dan industri yang mahu beroperasi semula dalam tempoh PKP fasa keempat perlu mengemukakan permohonan kepada Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN untuk dinilai. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Unggah Embas bagaimanapun berkata pihak yang telah mendapat kebenaran daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI tidak perlu mengemukakan permohonan itu.
Meskipun begitu, keputusan sama ada mereka dapat meningkatkan skala operasi hanya akan diputuskan Sekretariat JPBN. Ia akan meneliti situasi semasa COVID-19 di Sarawak sebelum menentukan sama ada sektor ekonomi yang dibenarkan dibuka ketika PKP fasa 1, 2 dan 3 boleh beroperasi pada kapasiti penuh. JPBN akan menentukan perubahan operasi sektor berkenaan dengan mengambil kira keadaan dan situasi di negeri itu. Pihaknya kini sedang melakukan kajian terhadap pelbagai sektor ekonomi tambahan yang berpotensi dibenar beroperasi di zon hijau bagi mengurangkan kesan PKP terhadap ekonomi Sarawak. Keputusan berhubung beberapa sektor ekonomi di Negeri Sembilan sama ada akan dibenarkan beroperasi atau sebaliknya akan ditentukan Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN yang bermesyuarat hari ini. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, Jawatankuasa itu perlu meneliti terlebih dahulu segala aspek sebelum memberikan kelonggaran atau kelulusan. Menurutnya, kawasan berstatus hijau mungkin memiliki kelebihan dari segi mendapatkan kebenaran untuk beroperasi. Namun bagi kawasan berstatus zon merah masih memerlukan penelitian. Kerajaan Negeri Sembilan tambahnya akan mengkaji dan memperincikan secara menyeluruh mengenai sektor ekonomi tertentu sebelum memberikan kebenaran untuk beroperasi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia mematahkan cubaan menyeludup 9 juta batang rokok putih bernilai RM720,000 dengan cukai berjumlah RM5.7 juta di Pelabuhan Utara Pelabuhan Klang kemarin. Penolong Ketua Pengarah Kastam Datuk Zulkarnain Muhammad Yusof berkata bertindak atas maklumat dari Sikan sepasukan pegawai penguatkuasaan Zon Tengah Selangor membuat pemeriksaan ke atas sebuah kontena 40 kaki persegi. Ia sebelum itu diikrar memuatkan alas kaki serta tuala mandi. Hasil pemeriksaan menemui sejumlah rokok putih yang disembunyikan di sebalik guni berisi dagangan yang diikrar bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Pengimport dan ejen perkapalan yang terlibat dalam cubaan menyeludup itu sedang disiasat di bawah Akta Kastam 1967 dan Akta Exercise 1976. Polis menahan 44 individu warga Cina termasuk 8 wanita yang dipercayai terbabit dengan kegiatan judi dalam talian. Kegiatan mereka terbongkar dalam satu serbuan di sebuah banglo di Taman Busida Hijauan, Nilai Negeri Sembilan semalam. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kongsi Gelap Perjudian dan Maksiat di 7 Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Muhammad Zani Cik Din, serbuan membabitkan 6 pegawai dan 16 anggota pada jam 12.30 tengah hari. Semua yang ditahan berusia antara 18 hingga 45 tahun. Turut dirampas 6 set komputer, 17 komputer riba dan 75 telefon bimbit. Sindiket itu didapati menjalankan aktiviti promosi perjudian dan menghancurkan permainan judi serta pertaruhan dalam talian di China. Ia telah beroperasi hampir 6 bulan dan premis berkenaan hanya digunakan untuk tujuan transaksi perjudian yang dipercayai menggunakan mata wang negara terbabit. Hasil keuntungan harian dianggarkan kira-kira RM150,000 sehari. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-A-C dan -G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 6-1 Akta Immigration 1969 serta Seksyen 22-B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 Akta 342 kerana langgar arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Seterusnya, cukup sekadar berbuka dengan bubur nasi jika terputus bekalan makanan. Itu lumrah harian bagi 4 beranak yang tinggal di sebuah rumah usang di Bandar Kabe, Melaka sejak 11 tahun lalu. Malam mereka turut berkongsi tempat berteduh bersama 2 lagi penyewa lain, iaitu ibu tunggal dan seorang mu'alaf. Fandi Abdul Rahim yang bekerja sebagai tukang kebun di Sekolah Kebangsaan Bukit Cina bersama isteri dan 2 orang anaknya berusia 14 dan 17 tahun mendiami rumah yang terletak di lorong Chan Kun Cheng ini dengan sewa RM150 sebulan. Sebagai ketua keluarga, beliau sering kali bimbang sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini kerana rumah yang didiami mereka ini hampir roboh. Saya ada juga 2-3 kali pergi cari tempat rumah sewa lain. Tapi memandangkan macam kekangan kewangan saya tu buat saya rasa macam saya terpaksa struggle duduk sini dulu. Sebab kalau baki gaji saya dalam RM1,000 nak sampai 1 bulan dengan family dengan benda kos-kos hari-hari kan, memang saya tak dapat lah. Kebiasaannya kalau sekitar kawasan bandar ni sewa rumah dengan
duit pendahuluan tu hampir sampai dalam 1,500 hingga ke 2,000 ringgit kan. Jadi saya tak tahu nak dapat sumber daripada mana kan. Sebab duit yang ada ni memang cukup untuk sara hidup hari-hari. Berkongsi nasib sama seorang penyewa mualaf yang turut berteduh di sini sejak Disember tahun lalu, ekoran kekangan wang untuk menyewa bilik di tempat lain. Gadis berusia 29 tahun berasal dari Ranau, Sabah, baru memeluk Islam pada tahun 2018 dan berhijrah ke Melaka bagi mencari sumber pendapatan. Sebab yang kat sini saja yang dapat boleh boleh hidup lah, sebab kat sini je yang dapat paling duduk kan, yang dapat duduk murah sikit lah. Itu pun Anu pun nak pergi dalam fikiran Anu ni nak rumah. Itu saja. Semua pun nak fikir rumah kan. Sebab rumah yang Anu duduk sekarang pun tunggu masa je nak kena roboh. Jadi tu satu fikir macam mana kan nak duduk. Sementara itu, Adun Pantai Kundur Datuk Nur Azman Hassan yang turun padang menghulurkan sumbangan berkata pihaknya akan memanjangkan nasib keluarga itu kepada Majlis Agama Islam Melaka. Kesemua mereka dilaporkan tidak pernah mendapat bantuan bulanan ataupun makanan. Kalau tengok rumah ni semua bocor. Dan musim hujan sekarang ni rumah ni pun bocor apa semua, dah sangat daif, dah tunggu roboh dah. Dan saya difahamkan tanah ni pun telah pemaju telah membeli tanah ni dan mereka ni bila-bila masa untuk dipindahkan. Jadi saya harap pertama kali dah musim hujan ni dan saya difahamkan selalu banjir kawasan sini, saya haraplah dapat diambil tindakan yang sangat segeralah untuk memindahkan mereka ni. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 38 maut dan 10 lagi dilaporkan cedera dalam satu tragedi kebakaran di sebuah gudang di Incheon, Korea Selatan. Menurut pihak berkuasa, kebakaran di bangunan 4 tingkat yang masih belum siap sepenuhnya itu dilaporkan merebak sangat cepat. Selain itu, mangsa dilaporkan terperangkap di gudang itu tidak sempat menyelamatkan diri. Ke-88 orang mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Siasatan awal mendapati kebakaran itu berkemungkinan bermula daripada titisan minyak. Menurut saksi, sekurang-kurangnya 10 letupan berlaku dalam kebakaran itu. Kes masih dalam siasatan. Baik, seterusnya seorang doktor maut akibat COVID-19 selepas merawat seorang pesakit yang merahsiakan status positif virus berkenaan. Dr. Berkat Nur Indrawan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sowandi disahkan meninggal dunia di Surabaya. CNN Indonesia melaporkan doktor berkenaan sebelum itu merawat seorang pesakit dari Pemalang yang dijangkiti virus berkenaan. Beberapa hari selepas merawat pesakit itu, doktor terbabit memaklumkan dia mengalami asma teruk sebelum menjalani ujian COVID-19 dan disahkan positif. Dr. Berkat Nur merupakan petugas barisan hadapan untuk merawat COVID-19, namun pesakitnya tidak bersikap jujur ketika menerima rawatan. Selepas dirawat selama 3 minggu, dia kembali pulih dan ujian susulan mendapati dia negatif wabak berkenaan. Namun keadaan kesihatannya merosot apabila jantungnya membengkak sebelum dia disahkan meninggal dunia. Berikutan status kesihatan Kim Jong-un menjadi tanda tanya ketika ini. Nama bapa saudaranya Kim Pyong-il timbul kembali dan disebut-sebut bakal menggantikan tempat beliau. Pyong-il, 65 tahun, adalah anak terakhir pengasas Korea Utara Kim Il-sung. Selepas tewas kepada saudara tirinya Kim Jong-il pada tahun 1970-an, Pyong-il menghabiskan kira-kira 4 dekad di luar negara dengan memegang jawatan diplomatik termasuk di Hungary, Bulgaria, Finland, Poland dan Republik Czech. Beliau kembali ke Pyongyang tahun lalu. Sering diketepikan, Pyong-il turut diabaikan oleh media negara itu dan tidak mendapat kekuatan mencukupi untuk mencabar kepimpinan di Korea Utara. Pemerhati Korea Utara bagaimanapun berkata, beliau bakal mengambil alih kepimpinan daripada Jong-un yang belum menamakan pengganti. Ia berikutan Pyong-il adalah seorang lelaki dan memiliki darah Kim. Pelakon Bollywood yang menempa nama di peringkat antarabangsa menerusi filem Life of
Pie dan Slumdog Millionaire, Irfan Khan meninggal dunia di Mumbai. Irfan yang disahkan mengidap kanser kolon meninggal dunia di samping isteri dan 2 anaknya pada umur 53 tahun. Selain jurucakap keluarganya, berita kematian Irfan turut disahkan pengarah filem yang juga rakan karibnya, Sujit Sinkar, menerusi pautan di media sosial. Selain pemenang aktor terbaik di Anugerah Kebangsaan India, Irfan ketika hayatnya membintangi lebih 100 filem dan memenangi pelbagai anugerah hasil karya lakonan yang mantap. Antara filem lakonannya yang lain adalah Jurassic World dan The Amazing Spider-Man. Whose work I have adored, I have loved their work, and I saw them sitting in the auditorium. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Majlis Sukan Negeri 9 MSNS terpaksa menangguhkan sementara alaun latihan atlet dan jurulatih selepas Sukan Malaysia Sukma Johor ditangguhkan. Pembekuan alaun itu ialah selama 3 bulan bermula bulan hadapan. Menurut pengarah MSNS, Datuk Sabudin Sani, penangguhan itu telah mendapat persetujuan pihak atasan menerusi perbincangan yang telah dibuat. Sebelum ini, alaun tersebut telah dibayar sehingga bulan ini. Namun selepas keputusan KBS menganjak Sukma ke bulan Mac tahun hadapan, MSNS perlu menyusun semula perancangan atlet dan latihan mereka. Tambahan Datuk Sabudin lagi, mereka tidak dapat meneruskan pembayaran alaun kerana akan memberi kesan kepada perbelanjaan. Penangguhan alaun itu hanya selama 3 bulan dan ia akan diteruskan semula pembayarannya bermula Ogos. Seterusnya, pemain Juventus Paulo Dybala disahkan positif COVID-19 buat kali keempat dalam tempoh 6 minggu. Dybala antara pemain Serie A terawal yang dijangkiti wabak itu bersama rakan sepasukan Daniele Rugani dan Blaise Matuidi. Pada 21 Mac lalu, Dybala dan kekasihnya Oriana Sabatini disahkan positif virus itu. Media Sepanyol melaporkan Dybala menjalani 4 ujian dalam tempoh 6 minggu dan keputusan terbaru menyaksikan dia masih positif. Bagaimanapun, Dybala tetap ceria dan menerus kemas kini. Di Instagramnya, pemain itu bersenam di gimnasium rumahnya. Pasukan Serie A dibenar menjalani latihan individu bermula 4 Mei dan latihan secara berpasukan pada 18 Mei. Namun pemain yang kembali ke Turin perlu menjalani tempoh kuarantin 2 minggu terlebih dahulu. Baik, sekian paparan buletin pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, email kami ke news@tv3.com.my. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.